Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang sedang bersama saya mengikuti program Perlis Mengaji Tuition Online ini buat kali ketiganya. Syukur kehadrat Allah kerana dengan izinnya dapat lagi saya bersama-sama dengan pelajar untuk meneruskan bicara kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kupasan tajuk ataupun fakta penting sejarah Islam penggal 2. Okey, pelajar-pelajar semua, sebelum saya teruskan slot saya pada hari ini, saya ingin memberi penjelasan kepada pelajar semua. Apa yang akan saya kongsikan nanti adalah berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang saya pilih, yang terdapat dalam sukatan kita untuk SEM 2 ni, kerana saya tidak mampulah untuk menghabiskan semua, dan pendekatan saya daripada tajuk-tajuk yang saya pilih ini adalah bagaimana pelajar nanti akan mengupas fakta daripada tajuk-tajuk yang ada dalam sukatan. Jadi nanti saya berharap pelajar-pelajar akan cuba untuk menilai dan meneliti fakta-fakta penting yang berkaitan dengan tajuk-tajuk penting yang ada dalam sukatan penggal 2 sejarah Islam. Baik, sebenarnya kalau nak dilihat dari segi kepentingan tajuk, semua tajuk ada kepentingan masing-masing. Cuma di sini saya ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar semua macam mana kita hendak menguasai ataupun mengupas fakta berdasarkan tajuk-tajuk yang kita pelajari. Okey, pelajar-pelajar semua, tanpa membuang masa, saya teruskan slot saya ini dengan memilih tajuk pertama, iaitu masyarakat jahiliah. Baik, jadi dalam masyarakat jahiliah, seperti mana yang telah saya sebut sebelum ni, fakta yang berkaitan dengan masyarakat Arab jahiliah ini ialah kita perlu memahami konsep ataupun definisi jahiliah itu sendiri. Dan konsep ataupun definisi jahiliah ini, pelajar-pelajar patut lihat dari sudut bahasa dan istilah, definisi jahiliah menurut Al-Quran, serta pandangan tokoh sejarawan. Jadi di situ melengkapi, memberi satu pemahaman kepada pelajar-pelajar semua apakah yang dikaitkan ataupun dimaksudkan sebagai jahiliah. Dari segi bahasa, dari segi definisi menurut Al-Quran, dan juga pandangan serta tokoh-tokoh sejarawan. Baik. Kita teruskan dengan tajuk berikutnya, ciri-ciri masyarakat Arab jahiliah. Bila ciri-ciri masyarakat jahiliah, pelajar-pelajar semua, kita pecahkan kepada beberapa aspek. Baik, kalau pelajar-pelajar semua ingin membina fakta ataupun melihat fakta dari aspek politik, perlu dilihat dari segi penubuhan politik yang ada pada masyarakat Arab jahiliah itu sendiri, seperti wujudnya Darun Nadwah. Apakah yang dimaksudkan sebagai Darun Nadwah? Darun Nadwah ini ialah balai musyawarah.
Dan ada 15 majlis ya, 15 majlis yang antaranya yang dapat saya bawa sebagai contoh di sini ialah Majlis Siqayah, Rifadah, ya, Majlis Liwa, Majlis Nadwa, Al-Malak, Hifz Al-Fudud, ya. Jadi organisasi politik masyarakat jahiliah ini pun kalau kita tengok ya, agak tersusun ya, dengan penubuhan majlis-majlis dan jabatan-jabatan tertentu. Okey, kita bergerak kepada sosial ya. Dalam sosial, fakta yang pelajar-pelajar semua kena fahami ya, dan kena lihat ialah berkaitan dengan sistem kabilah ya, sistem kabilah yang ada. Dan dalam sistem kabilah ni bagaimana semangat asabiah meresap dengan penuh mendalam dalam masyarakat Arab jahiliah ya. Kemudian dari segi kedudukan wanita ya, kedudukan hamba dan juga akhlak ya, akhlak masyarakat jahiliah itu sendiri yang saya pasti pelajar-pelajar dah sedia maklum sebelum ni. Dari segi akhlak kita pecahkan kepada akhlak yang positif dan juga akhlak yang negatif ya. Kemudian dari sudut ekonomi ya, bagi ekonomi apa yang dapat kita lihat di sini ialah kegiatan ekonomi ataupun fakta-fakta berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat Arab jahiliah itu ya, kita boleh lihat dari aspek perdagangan, perniagaan, pertanian, penternakan, merompak, pertukangan, perusahaan dan ada chain of supply ya. Jadi di situ memang banyak aktiviti-aktiviti ataupun kegiatan-kegiatan ekonomi ya yang dilaksanakan ataupun yang diusahakan oleh masyarakat Arab jahiliah. Baik, seterusnya kita bergerak kepada aspek agama dan kepercayaan. Ya, suka saya memberi penekanan di sini ya, terdapat perbezaan antara agama dan kepercayaan. Jadi pelajar-pelajar semua kena pastikan agama itu apa, kepercayaan itu apa. Apakah bentuk-bentuk agama ataupun agama-agama yang dianuti oleh masyarakat Arab jahiliah ya. Okey. Contoh-contoh agama yang dianuti oleh masyarakat Arab jahiliah ni antaranya agama watani ya, ataupun penyembahan berhala, agama Majusi, agama Nasrani, agama Yahudi dan juga Hanif ya. Dan di situ ya ada disebut sebagai agama Majusi ya. Sebab ada kalangan masyarakat Arab jahiliah ini yang menyembah api ya. Okey, seterusnya aspek kepercayaan ya. Jadi pelajar-pelajar perlu peka dan perlu beza ya, agama dan kepercayaan itu bukan perkara yang sama. Baik, dari sudut kepercayaan dominan ya masyarakat Arab jahiliah ini ialah kepercayaan animisme ya, percaya pada roh nenek moyang semua dan juga mereka terlibat ya menyembah unsur-unsur alam ya, seperti menyembah bulan, menyembah matahari ya. Jadi itu antara kepercayaan dominan ya yang diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah. Okey, kita bergerak kepada aspek ilmu pengetahuan ataupun intelektual. Apakah fakta-fakta penting yang perlu ada dalam ilmu pengetahuan dan intelektual Arab jahiliah ni? Okey, Arab jahiliah ni ya ada kepakaran dalam bidang kesusastraan yang mana kita boleh lihat ada karya yang dihasilkan ya. Contohnya karya ilmiah Al-Mu'allaqat ya, kemudian penghasilan sajak, syair dan juga kutubah. Dan masyarakat Arab jahiliah ini juga ada pengetahuan yang baik tentang geografi dan juga bidang perubatan ya. Baik, kemudian dari aspek sifat-sifat positif tadi saya dah sebut ya. Walaupun kita melihat pada kejahilan ya, tapi sebenarnya kejahilan tu dari aspek apa? Adakah agama sahaja ya, tapi aspek-aspek lain ada nilai-nilai yang baik. Okey. Dari sudut aspek-aspek positif ya yang diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah ini adalah semangat kejiranan ya, menghormati tetamu, menepati janji, pemurah, setia kawan ya. Itu antara sifat-sifat positif yang ada pada masyarakat Arab jahiliah. Baik, seterusnya dari sudut struktur masyarakat Arab jahiliah ya. Baik, saya sentuh berkaitan struktur masyarakat Arab jahiliah kerana saya pasti ya pelajar-pelajar semua tidak ada satu gambaran yang jelas tentang struktur masyarakat Arab jahiliah. Apakah maksud struktur? Ya?
Jadi dalam struktur tu akan wujud pembahagian masyarakat. Okey. Secara umumnya ada 4 di situ, ya, struktur masyarakat Arab Jahiliyah ada 4. Yang pertamanya masyarakat Badawi, yang keduanya Hadari. Okey, ada beza antara Badawi dan Hadari. Ya, jadi kita kena tengok, ya, Badawi dan Hadari ini dari sudut lokasinya, politiknya, ekonominya, sosialnya dan agamanya, ya. Baik, jadi faktor-faktor yang ada yang perlu pelajar-pelajar kupas nanti yang melihat pada perbezaan, ya, antara Arab Badawi dan juga Arab Hadari. Kemudian masyarakat Makkah, ya, masyarakat Makkah sebelum Islam, ya, di Makkah yang ada ialah kaum Quraisy, ya, dan di Madinah sebelum Islam antara kaum-kaum ataupun masyarakat yang ada termasuklah suku kaum Aus, Hazraj, Yahudi. Dan Yahudi ni ada tiga kumpulan besarnya, iaitu terdiri daripada Bani Nadir, ya, Bani Quraizah dan juga Bani Qainuqa, ya. Itu dari segi pembahagian masyarakat, ya. Baik. Bagaimana pula dari segi sistem kabilah, ya? Okey, bila kita melihat kepada sistem kabilah itu sendiri, apakah unit paling asas dalam sistem kabilah, ya, bermula dengan ailah, bani dan akhirnya kabilah. Dan sistem kabilah ini juga kuat diresapi dengan semangat asabiah, ya. Dan di dalam menghidupkan sistem kabilah itu, ya, ada diwujudkan jawatan, ya, Syekh Kabilah. Yang mana Syekh Kabilah ni menjadi ketua kepada kabilah yang ada aspek-aspek tertentu, ya, yang dipilih dari segi kelayakan dan peranannya, ya. Dan seterusnya Arab Jahiliyah ni pun ada dia punya orang kata macam parlimen dia, iaitu Darun Nadwah, ya. Darun Nadwah ni kita lihat dari segi keanggotaan dan fungsi, ya. Baik. Jadi kalau kita lihat dari sudut sistem kabilah itu sendiri mencakupi pelbagai aspek-aspek penting yang perlu kita fahami dengan jelas, ya. Baik, kita bergerak kepada kelas, ya. Ini yang menjadi kekeliruan, ya, pada kebanyakan pelajar, iaitu bila merujuk pada struktur masyarakat jahiliah, sebenarnya masyarakat jahiliah ni dia ada kelas-kelas dia, ya. Dia ada susun lapis dia, ya. Baik, untuk masyarakat Arab Hadari, dia bermula yang atas sekali ialah golongan bangsawan, ya. Kemudian diikuti dengan golongan agamawan, ya. Agamawan ini adalah yang terdiri daripada ahli kitab dan juga golongan pendeta. Dan seterusnya kedudukan yang ketiga adalah masyarakat biasa, ya. Masyarakat biasa ini terdiri daripada golongan peniaga, pedagang dan petukang. Dan untuk kedudukan yang keempat ialah golongan wanita dan yang terakhir sekali ialah hamba, ya. Jadi untuk masyarakat Hadari ada 5 lapisan masyarakatnya, ya. Seperti yang saya sebut tadi, ya, bangsawan, masyarakat biasa, bangsawan, agamawan, masyarakat biasa, golongan wanita dan juga golongan hamba. Baik, bila kita merujuk pada kelas masyarakat Hadari, apa yang perlu kita tekankan ialah kedudukan dan peranan, ya, kedudukan dan peranan setiap lapisan masyarakat. Adakah dalam masyarakat Arab Hadari ini boleh berlaku mobiliti sosial? Adakah golongan hamba boleh menjadi golongan bangsawan? Ya, itu satu pertanyaan yang saya tinggalkan untuk pelajar-pelajar fikirkan. Baik, kita bergerak kepada struktur masyarakat Badawi. Ya, struktur masyarakat Badawi paling atas sekali ialah diketuai oleh ketua kabilah, dan kita sedia maklum ketua kabilah ini ialah Syekh kabilah, ya. Dan kemudian diikuti dengan ahli puak, ya. Ahli puak iaitu yang terdiri daripada penternak, petani dan pemburu. Dan kedudukan yang ketiga adalah golongan wanita, dan yang terakhir sekali ialah golongan hamba, ya. Baik, ini kelas masyarakat Arab Badawi, berbeza dengan masyarakat Arab Hadari. Pun kita lihat apa yang saya merahkan di situ untuk perhatian pelajar-pelajar semua, ya. Dalam kelas masyarakat Arab Badawi ini, fokus kita ialah pada kedudukan dan peranan setiap lapisan masyarakat. Baik, saya bawa kepada
contoh yang kedua, apa yang saya pilih di sini ialah institusi khalifah. Ya, institusi khalifah. Jadi sebelum kita meneroka dengan lebih jauh tajuk institusi khalifah ini, yang pertama sekali, fakta yang perlu pelajar-pelajar kuasai ialah berkaitan dengan konsep khalifah. Ya, konsep khalifah itu sendiri iaitu pengertian dari segi bahasa dan istilah, ya, pengertian menurut Al-Quran, dan juga kita perlu rujuk pada pandangan sejarawan seperti Ibn Khaldun, Al-Mawardi dan juga lain-lain. Dan juga kita kena kenal pasti ya gelaran-gelaran yang diberikan untuk khalifah, contohnya seperti Amirul Mukminin, Imam dan yang lain-lain ya. Biasanya kita dengar Amirul Mukminin dan Imam ya. Jadi itu yang terkandung dalam konsep khalifah ya. Baik, dalam sistem khalifah, apa dia sistem khalifah itu ya? Sistem khalifah ni adalah merupakan institusi pemerintahan Islam ya yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, dan hukum menegakkan khilafah, jawatan penggantian, pelaksanaan jawatan khalifah ni, khilafah ni hanya berlaku pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin ya. Dan untuk zaman Umayyah dan Abbasiyah, pelaksanaan sistem khalifah ni tidak seperti zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Dan sebagaimana pelajar-pelajar sedia maklum, institusi khalifah ni berakhir apabila kejatuhan atau kekalahan ataupun kejatuhan Turki, yang mana akhirnya Republik Turki ya telah diisytiharkan secara rasmi oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tahun 1924 ya. Jadi rasmilah Republik Turki ya, tamatlah kerajaan Turki Osmaniyah yang sebesar-besar seluas-luas kerajaan Turki Osmaniyah itu, tinggallah Turki kecil yang ada dan kekal sampai sekarang ya. Baik. Kemudian kaedah pemilihan khalifah. Saya selalu tekankan kepada pelajar ya, untuk kaedah pemilihan khalifah kita kena lihat dari segi pelantikan khalifah itu sendiri ya. Ada dua cara, atau dua aspek yang penting di sini yang perlu kita tekankan, yang perlu kita faham, iaitu secara musyawarah ya, melalui majlis syura dan juga mendapat bai'ah. Bolehkah seseorang calon itu menjadi khalifah tanpa mendapat bai'ah dari rakyat? Ya, ini satu pertanyaan yang saya minta ya pelajar-pelajar semua fikir dan jawab ya. Jadi kena ada syura dan juga bai'ah. Dan seterusnya kaedah pemilihan Khulafa' ar-Rasyidin yang 4 orang khalifah ni, untuk Khalifah Abu Bakar ya, kaedah perundingan, Khalifah Umar Al-Khattab, wasiat khalifah terdahulu, Khalifah Osman, kaedah mengusulkan sekumpulan calon, dan Khalifah Ali, kaedah pengusulan oleh sekumpulan masyarakat. Ya, sekumpulan calon dan sekumpulan masyarakat itu adalah dua benda yang berbeza. Okey, ini fakta-fakta yang perlu kita lihat ya. Fakta-fakta yang perlu kita faham berkaitan dengan kaedah untuk memilih Khulafa' ar-Rasyidin ya. Dan saya pasti pelajar-pelajar semua sedia maklum ya, 4 khalifah ini saja yang digelar Khulafa' ar-Rasyidin ya. Baik, kita bergerak kepada kaedah pemilihan untuk Khalifah Bani Umayyah. Adakah sama dengan yang dilaksanakan oleh Khulafa' ar-Rasyidin? Ya, kalau dilihat dari segi faktanya, pelajar-pelajar ya, untuk Khalifah Bani Umayyah ya, pelantikannya adalah berdasarkan warisan atau keturunan ya. Dengan itu wujudnya jawatan ataupun gelaran putra mahkota ya. Bagi Khulafa' ar-Rasyidin tidak ada jawatan ya ataupun gelaran putra mahkota, dan kaedah ini telah diperkenalkan ya oleh Khalifah Muawiyah ya. Dan kita juga perlu melihat fakta-fakta dari sudut kelemahan dan kelebihan kaedah warisan ni ya. Okey, dan seterusnya kaedah seperti ini ya, berdasarkan warisan, berdasarkan keturunan ini telah diteruskan ya oleh pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam yang lain ya. Jadi yang betul-betul ikut Al-Quran, yang betul-betul ikut sunnah ni ialah
pada zaman Khulafa ar-Rasyidin sahaja. Selepas tu kaedahnya adalah berbeza. Ya. Okey. Baik. Saya pilih satu lagi tajuk, iaitu tajuk pertahanan dan pembukaan wilayah. Ya. Yang mana dalam tajuk pertahanan dan pembukaan wilayah ini, kita jumpa dengan pecahan tajuk yang berkaitan dengan etika peperangan. Ya. Dan untuk boleh ke dalam Islam kita berperang? Boleh tak orang Islam berperang? Boleh kan? Ya, sebab keizinan berperang ni menurut Al-Quran ada dalam ayat 90 surah Al-Baqarah, ayat 39 dan 40 surah Al-Hajj. Ya, jadi dalam Islam Allah izin kita berperang. Tapi kita kena tengok, ya, perang atas sebab apa dan mengapa perang itu perlu diteruskan. Okey. Baik, apa sebab dan tujuan perang menurut Islam? Ya. Okey, sebab dan tujuan perang menurut Islam antaranya mempertahankan diri dan hak, mempertahankan kemuliaan agama, mempertahankan kedaulatan negara, menegakkan keamanan dan keadilan, menghapuskan golongan ridah. Ya, jadi dalam sejarah Islam ada istilah-istilah tertentu yang pelajar kena faham. Siapakah yang dimaksudkan dengan golongan ridah? Ya? Dan seterusnya penyebaran ataupun gerakan dakwah, dan ini adalah merupakan langkah yang terakhir. Ya, baik. Kita bergerak kepada etika perang. Ya, etika perang. Apakah yang dimaksudkan sebagai etika dalam perang? Ya, dan dalam sukatan kita, bila kita merujuk pada etika perang, ya, kawasan kajian yang telah ditetapkan, ya, perang yang melibatkan zaman Rasulullah dan juga zaman Khulafa ar-Rasyidin. Ya. Okey, antara etika perangnya ialah menawar perdamaian, menganut Islam atau bayar jizyah, ya, patuh kepada ketua, ya, dan tidak tinggalkan medan perang tanpa izin, ya, sebab tu ketua mainkan peranan yang penting, ya. Baik, dilarang merosakkan harta benda, ya, termasuk rumah ibadat, ya, tanam-tanaman, ya, dan seterusnya tidak boleh memerangi musuh yang sudah menyerah, ya. Okey, antaranya seperti kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man, ya, dan sebagainya. Dan kita juga dari segi etika perang dalam Islam tidak boleh memerangi musuh yang tidak berdaya. Ya, siapakah yang dimaksudkan sebagai musuh yang tidak berdaya ini? Ya, contohnya seperti orang tua, ya, wanita dan juga kanak-kanak, ya. Dan seterusnya, kalau ditawarkan perjanjian damai, ya, contohnya seperti perjanjian Hudaibiyah, ya, maka wajib mematuhi perjanjian yang telah dimeterai, ya. Kemudian layanan baik terhadap tawanan perang, ya, dan larangan mengaibkan musuh, ya, serta keadilan dalam pengagihan harta rampasan perang dan berperang bila diperangi, menyerang bila keadaan memerlukan. Ya, jadi ada etika-etika ataupun adab-adab tertentu, ya, dalam perang ni mengikut Islam, ya. Baik, pelajar-pelajar semua, yang tu berkaitan dengan etika perang. Baik, bagaimana pula dengan strategi ataupun taktik perang, ya, strategi ataupun taktik perang, ya. Jadi pelajar-pelajar perlu bezakan etika, strategi dan taktik dalam perang, ya. Jangan anggap etika itu sama dengan strategi itu sama dengan etika. Dua benda yang sangat-sangat berbeza, ya. Dan untuk strategi ataupun taktik perang ni perlu kita kaitkan dengan contoh-contoh perang, ya, yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga perang yang berlaku pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Ya, baik, yang pertamanya strategi mestilah persediaan, ya, ketenteraan Islam itu sendiri, kekuatan, akidah, ilmu, kemahiran dan juga dari sudut peralatan perang yang sedia ada, ya. Dan juga strategi yang kedua ialah strategi menunggu musuh, ya. Strategi ini berlaku dalam perang Badar, ya. Strategi as-saf, ya, barisan tu Al-Arif dan Kurdus, ya, berlaku dalam perang Badar juga, ya. Strategi menggali parit dan bertahan, ya, menggali parit dan bertahan, contohnya strategi ini dilaksanakan semasa perang Handak, ya. Dan juga strategi menguasai kawasan strategik, ya, seperti menguasai tempat adanya
mata air ya, bertujuan untuk memutuskan bekalan air kepada musuh, dan strategi ataupun taktik ini jelas pada perang Badar dan juga strategi di kawasan tinggi dalam perang Uhud ya, atas bukit Uhud. Seterusnya strategi kepung dan serang ya, kepung dan serang. Strategi ini contohnya bila pengepungan kota Taif, strategi tidak mengejar musuh. Kenapa tidak mengejar musuh itu dikatakan sebagai strategi? Apa berlaku kalau askar-askar Islam ya mengejar musuh sampai ke negara dia? Kan kalau kejar juga sampai ke tempat dia, apa akan jadi ya pada tentera-tentera Islam ya, yang tu pelajar-pelajar boleh fikir sendiri ya. Kemudian strategi lain yang dilaksanakan dalam perang ialah strategi penyamaran sebagai usaha untuk memecah belahkan musuh ya. Penyamaran ini pun penting dan strategi ini dilaksanakan ataupun dilakukan semasa perang Khandaq ataupun Ahzab. Dan juga satu lagi strategi yang digunakan oleh tentera Islam iaitu strategi tipu hela. Ini berlaku dalam Fathul Makkah ya, pembukaan kota Makkah, dan seterusnya strategi risikat. Ya, strategi ini penting ya untuk mengetahui ya kekuatan dan kelemahan tentera musuh ya. Dan berikutnya ialah strategi membina bandar tentera ya, iaitu contohnya seperti bandar tentera di Kufah ya, dan juga lain-lain lokasi ya. Yang penting di sini pelajar-pelajar perlu faham strategi perang ni mesti contoh tu dikaitkan pada zaman Nabi Muhammad dan juga perang yang berlaku pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ya. Berkemungkinan soalan akan minta pada zaman Nabi Muhammad saja ya, dan berkemungkinan soalan akan rujuk pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi kita perlu mengambil fakta-fakta yang berkaitan ya. Walaupun saya senaraikan banyak fakta di sini, tetapi menjadi tanggungjawab pelajar-pelajar semua untuk pandai ya mengaitkan strategi dan teknik perang ni dengan perang zaman Rasulullah dan juga perang zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ya. Okey, baik. Seterusnya saya ambil satu lagi tajuk ya untuk dikupaskan, iaitu tajuk penting juga di sini, iaitu tajuk ekonomi, dan saya memilih institusi ekonomi iaitu Baitul Mal. Ya, apa dia Baitul Mal? Ya. Okey. Sejarah penubuhan Baitul Mal itu sendiri kita lihat wujudnya 3 jenis Baitul Mal, iaitu Baitul Mal khas, Baitul Mal sendiri yang bertindak sebagai bank pusat, dan Baitul Mal Muslimin ya, iaitu perbendaharaan untuk kaum muslimin, khususnya dari sudut ataupun dari segi kebajikan awam ya. Baik. Berikutnya peranan ya, peranan Baitul Mal pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Ya, apa peranan Baitul Mal? Ya. Okey. Fakta-fakta berkaitan dengan peranan Baitul Mal ya, sumber perbelanjaan kerajaan pusat ya, membantu perkembangan ekonomi Islam, memperkasa, memperkukuh angkatan tentera Islam ya, menyelaras pungutan dan agihan harta-harta umum berasaskan syariat Islam ya. Jadi untuk zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ya, urusan Baitul Mal ini memang sangat-sangat sistematik ya, dan diuruskan dengan sebaik mungkin menurut syariat ya, tidak berlaku penyelewengan ya. Sebab zaman Khalifah Umar telah diperkenalkan buku kira-kira ya. Baik, seterusnya peranan Baitul Mal ini juga ya untuk pembangunan negara lah ya, pendidikan ya, kesihatan prasarana ya, kemudahan infrastruktur ya, kemudian mengurangkan kadar kemiskinan, dan seterusnya menyimpan dan menyelenggara harta negara. Itu peranan Baitul Mal. Dan adakah peranan itu masih wujud atau diteruskan hingga sekarang? Ya, itu satu lagi soalan saya tinggalkan untuk pelajar-pelajar fikirkan ya. Baik. Tadi peranan, yang ini ialah pelaksanaan. Apakah fakta-fakta yang perlu ada bila kita melihat ataupun bila kita bergerak kepada tajuk pelaksanaan Baitul Mal ya, adakah pelaksanaan sama dengan peranan ya? Jadi inilah fakta-fakta yang perlu anak-anak semua ataupun pelajar-pelajar semua kena faham ya, untuk bezakan ya, yang mana peranan, yang mana pelaksanaan. Okey.
Baik, kalau kita lihat dari segi Baitul Mal sendiri ya, sebenarnya Baitul Mal ni telah wujud sejak zaman Nabi Muhammad lagi ya, dan juga pada zaman Khalifah Abu Bakar. Baik, semasa zaman Nabi Muhammad dan Khalifah Abu Bakar, pengurusannya agak mudah, tidak rumit ya, kerana perbelanjaan ataupun kerana pendapatan ya, negara itu dibelanjakan sepenuhnya, jadi tiada lebihan. Ya, jadi apa yang dapat digunakan sepenuhnya, dibelanjakan sepenuhnya. Dan rasminya penubuhan Baitul Mal ini ialah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Ya, kenapa? Kenapa rasmi masa Umar Al-Khattab? Ya, sebab kita tahu ya, masa zaman Umar Al-Khattab, pembukaan wilayah Islam itu semakin luas ya, terutama sekali tanah-tanah ya. Dan dari situ hasil menjadi banyak ya. Dan zaman Umar Al-Khattab juga baginda telah melakukan pelantikan untuk pegawai Baitul Mal, contohnya seperti Aqil Ibnu Abi Talib, Makhramah Ibnu Naufal. Ya, jadi dikemaskinikan lagi pengurusan Baitul Mal itu dengan melantik pegawai-pegawai. Ya, dan pada awalnya perbendaharaan negara dikenali sebagai Diwan dan Khazanah. Dan harta Baitul Mal ini sebenarnya adalah milik negara dan pusat pentadbirannya ialah di Madinah. Di samping ada beberapa cawangan Baitul Mal lagi di beberapa wilayah Islam. Ya. Okey, baik. Dalam pelaksanaan Baitul Mal juga pelajar-pelajar, kita kena melihat kepada sumber. Ya, sumber Baitul Mal tu dari mana? Ya, sumber Baitul Mal secara umumnya, secara amnya dari sumber zakat, jizyah, usyur, ghanimah, fee, haraj, harta karun ataupun rikaz dan juga luqatah, iaitu harta tercicir. Ya, jadi ada istilah-istilah di situ, contohnya macam ghanimah. Apakah yang dimaksudkan sebagai ghanimah? Ya, ghanimah ini ialah harta rampasan perang. Apakah dia usyur? Ya, usyur ialah cukai perniagaan. Apakah jizyah? Ya, jizyah ialah cukai perlindungan, pun disebut juga sebagai cukai kepala ya. Okey, baik. Untuk pelaksanaan Baitul Mal ya, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ya, Baitul Mal memang diurus mengikut syariat ya, dan tidak diizinkan kemasukan dan pengeluaran yang bertentangan dengan syarak ya. Dan untuk pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab ya, beliau memberi allowance dari Baitul Mal untuk anggota tentera ya, bagi gaji ya untuk anggota tentera ya. Okey, baik, kita bergerak pada peranan dan pelaksanaan Baitul Mal pada zaman Abbasiyah. Tadi zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, bagaimana pula peranan dan pelaksanaan Baitul Mal zaman Abbasiyah? Ya, adakah sama dengan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin ataupun mengalami perubahan-perubahan tertentu? Ya, sebab zaman dah bergerak kepada zaman Abbasiyah. Okey, untuk zaman Abbasiyah dirumuskan zaman ini ya, Baitul Mal mengalami 3 fasa, 3 zaman, iaitu zaman pembinaan, zaman kegemilangan dan juga zaman kemerosotan. Dan adakah 3 zaman ini bergantung pada pemerintah-pemerintah yang ada pada zaman Abbasiyah ni? Dan kalau kita lihat pada zaman Abu Abbas As-Saffah ya, dana daripada Baitul Mal ni banyak digunakan untuk kegiatan ketenteraan. Ya. Okey, bila sebut ketenteraan, adakah Khalifah Abu Abbas As-Saffah ni lebih mementingkan kegiatan penaklukan? Ya, yang mana sumber Baitul Mal tu lebih banyak ya difokuskan untuk kegunaan para tentera, ya. Kemudian zaman Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur juga, ya, ada pelantikan pegawai keuangan yang bertanggungjawab urus keuangan negara. Dan zaman Khalifah Al-Mahdi ditubuhkan Jabatan Akauntan Negara di samping memperkenalkan sistem muqasamah ataupun perkongsian terhadap hasil pertanian di Iraq. Ya. Baik, kemuncak pelaksanaan ataupun peranan Baitul Mal, ya, kemuncaknya ialah pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, yang mana pengurusan Baitul Mal ni memang cekap diurus dalam pelbagai bidang kehidupan. Dan kita tahu bila kita masuk pada tajuk sumbangan tokoh, ya, sumbangan tokoh
yang melibatkan Khalifah Harun Ar-Rasyid ni, kita memang boleh membuat satu kesimpulan bahawa zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid ialah zaman hebat, ya, zaman hebat kerajaan Bani Abbasiyah, ya. Baik, kemudian zaman kemerosotan pengurusan Baitul Mal, ya, zaman Al-Ma'mum, ya. Kerana pada zaman ni kebanyakan dana ataupun sumber daripada Baitul Mal itu digunakan untuk membiayai peperangan dan juga pemberontakan, ya. Okey, jadi terpaksa dilakukanlah, ya, beberapa langkah untuk mengatasi kekurangan kewangan negara pada masa itu, ya, antaranya bayar gaji ikut hari bekerja, mengemaskini sistem cukai pertanian di kawasan dikuasai kerajaan pusat, mewujudkan sistem konsesi dan juga mewujudkan undang-undang pusaka, ya, yang mana harta yang tiada waris tu menjadi milik kerajaan, ya. Jadi ada beza di situ anak-anak, pengurusan di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan juga pengurusan Baitul Mal di zaman Khalifah Abbasiyah. Ya, kalau zaman Khulafa' Ar-Rasyidin memang diuruskan sepenuhnya mengikut syariat, tetapi di zaman Abbasiyah berlaku beberapa kita lebih melihat pada kecenderungan setiap pemerintah yang ada pada zaman Khalifah Abbasiyah itu untuk menguruskan, ya, Baitul Mal, ya. Dan kalau kita tengok pun ada di kalangan khalifah-khalifah zaman Abbasiyah itu menggunakan sumber Baitul Mal tu untuk lebih kepada tujuan ketenteraan, ya. Jadi dia ada zaman permulaan dia, zaman kemuncak dia, ya, dan juga zaman kemerosotan, ya. Okey. Baik. Saya pilih satu lagi tajuk, ya, iaitu cukai, ya, cukai. Yang tadi Baitul Mal secara umum, keseluruhannya Baitul Mal, tapi kita ambil satu lagi tajuk, iaitu cukai, ya, cukai zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, ya. Zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi 3 cukai dalam pemerintahan Islam, ya, dalam pentadbiran Islam, iaitu kharas, jizyah dan usyur, ya. Kharas, jizyah dan usyur ini faktor-faktor yang menentukan kharas juga diambil kira, ya, lokasi tanaman, kualiti tanah, penggunaan alat siraman dan juga kualiti benih tanaman, ya. Dan pelaksanaan sistem kharas, ya, di Mesir, di Iraq dan di Syria. Ini pun kita kena ambil perhatian, ya. Dan seterusnya, kharas titau dikenakan kepada pemilik yang sengaja tidak mengusahakan tanahnya, ya. Dan hasil penghutang kharas ni semuanya diletakkan di Baitul Mal. Okey. Kemudian anak-anak, pelajar-pelajar semua, saya bergerak kepada jizyah, ya. Adakah jizyah sama dengan kharas, ya? Tak sama, ya. Yang ni pelajar-pelajar kena peka, kena faham, ya. Jizyah adalah berbeza dengan kharas, ya. Kharas itu cukai pertanian, ya. Tetapi untuk jizyah ini lebih dirujuk sebagai cukai perlindungan, ya, yang dikenakan terhadap golongan bukan Islam, iaitu zimmi, sebagai balasan terhadap jaminan perlindungan daripada negara Islam ke atas nyawa, harta dan amalan agama mereka, ya. Dan jizyah adalah gantian kepada khidmat perlindungan kerajaan Islam, ya, kepada golongan zimmi dan bukan sebagai sewa atau denda, ya. Okey, baik, jenis-jenis jizyah, ya, pelajar-pelajar semua, ya, suh al-jizyah iaitu cukai perlindungan dan jizyah al-ru'us, ya, iaitu cukai diri. Dan kadar jizyah ini adalah berbeza mengikut perjanjian yang dipersetujui dan bergantung kepada kemampuan, ya. Okey, baik. Kemudian kita lihat kepada kadar tahunan jizyah, adakah sama, ya, pada semua golongan, ya. Di situ terdapat perbezaan, ya. Untuk golongan kaya, golongan pertengahan dan juga golongan miskin, ya. Jadi jumlah bayarannya adalah berbeza. Dan bagaimana cukai ini dibayar? Dalam bentuk apa, ya? Boleh dibayar dalam bentuk mata wang, harta benda bernilai, ya. Contohnya seperti hasil ternakan, hasil pertanian, dan jizyah ini juga ada kekecualian, ya. Jadi bukan semua golongan dikenakan jizyah. Ada kekecualian, ya. Iaitu dikecualikan jizyah ini untuk orang perempuan, ya, kanak-kanak, orang tua, golongan cacat, fakir miskin, hamba, golongan yang mempunyai sakit yang berpanjangan, ya. Jadi jizyah ini pun ada kekecualian, ya. Baik.
Baik, untuk pelaksanaan jizyah zaman Omar dijalankan oleh Governor wilayah. Baik. Saya ambil satu tajuk tema 3 ya, sebab sepanjang saya bersiaran ini pelajar-pelajar saya tidak sentuh tema 3 kerana tema 3 ni ada sebahagian guru yang masih belum sempat untuk menghabiskan sukatan ataupun ada yang dah sebahagiannya masuk pada tema 3. Dan tema 3 ini ialah nasionalisme dan pembentukan negara bangsa ya. Dan saya merujuk tema 3 ini ialah sebagai sejarah moden. Ya, sejarah moden. Baik, dalam tema 3 ini pelajar-pelajar, saya mengambil satu tajuk, ya, satu tajuk yang ada dalam tema 3. Tema 3 ni ada 5 tajuk besar dan salah satu tajuknya ialah reaksi masyarakat tempatan. Ya, untuk reaksi masyarakat tempatan ni melibatkan dua negara, iaitu reaksi masyarakat Mesir dan juga reaksi masyarakat Algeria. Ya, yang mana kita ketahui, ya, masyarakat Mesir ni berhadapan dengan penjajah Perancis dan juga British, manakala di Algeria sepenuhnya dengan Perancis. Baik. Tempoh masa yang diberi dalam sukatan ialah pada abad ke-19 dan abad ke-20. Ya. Jadi pelajar-pelajar semua, ya, untuk kita melihat dari segi latar belakang ataupun dari sudut pengenalan, ya, untuk reaksi masyarakat ni, saya memilih Mesir. Okey, kita perlu tahulah, ya, kedudukan Mesir tu macam mana, ya. Maksudnya kalau abad ke-19, Mesir tu masih lagi sebahagian daripada wilayah Turki Osmaniyah. Ya, dan sepanjang abad ke-17 dan ke-18, Mesir ni banyak alami konflik, ya, konflik politik. Kenapa berlaku konflik? Ya, disebabkan perebutan kuasa antara pemerintah tempatan, ya. Dan kemudian diikuti dengan kegiatan penaklukan oleh Perancis, ya, ke atas Mesir berlaku pada 1798-1801. Ya, dan juga gerakan pemisahan Mesir, ya, dari Turki Osmaniyah, ya, yang mana melibatkan berlaku, ya, peperangan antara Mesir yang cuba untuk memisahkan diri daripada cengkaman Turki, iaitu peperangan yang berlaku dua kali, ya, pelajar-pelajar, pada tahun 1832-1833 dan juga pada tahun 1839 hingga 1840, dan juga, ya, satu kuasa besar dunia ni yang menakluk Mesir, iaitu kuasa British, ya, iaitu berlaku pada tahun 1882 hingga 1918. Jadi di situ pelajar-pelajar kita lihat dari tahun 1882 hingga 1918, yang mana 1819 itu ialah merujuk pada masa sehingga tamatnya Perang Dunia Pertama. Okey, baik. Kemudian dari segi isi-isi utama untuk reaksi masyarakat Mesir, ya, isi-isi utama, ya. Baik, gerakan-gerakan penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Mesir, ya. Saya hanya sempat untuk menyenaraikan gerakan-gerakannya sahaja. Perincian-perinciannya nanti saya harap pelajar-pelajar dapat rujuk dan buat catatan sendiri, ya. Okey, baik. Gerakan pertama ialah gerakan Kahirah kedua 1800, ya, 1800, dan tempoh masa yang ditetapkan dalam sukatan ialah abad ke-19 dan 20. Jadi kita kena tahu gerakan-gerakan ataupun penentangan-penentangan yang wujud, ya, sepanjang abad ke-19 dan ke-20. Okey, yang kedua ialah gerakan Rosetta, ya, gerakan Rosetta 1807. Yang ketiga gerakan Naqib Al-Ashraf As-Sayyid Umar Mahram, ya, gerakan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, ya, tok guru dan anak murid dia, ya. Gerakan penentangan golongan awam dan tentera, pemberontakan Urabi, ya, 1881-1882. Gerakan Mustafa Kamil dan Muhammad Farid, iaitu nasionalis yang berkelulusan undang-undang, serta gerakan Saad Ghaklul yang juga dirujuk sebagai pejuang kemerdekaan. Jadi pelajar-pelajar semua, kalau kita lihat dari segi
mereka-mereka yang memberontak, adakah terdiri daripada satu golongan saja? Ya, adakah golongan agama saja? Ya, adakah golongan tentera saja? Adakah golongan-golongan berpendidikan, golongan nasionalis? Ya, jadi kalau kita melihat pada reaksi masyarakat Mesir, dia tidak terhad pada satu golongan saja. Terdapat kepelbagaian di situ. Ya, jadi kita tidak boleh kata untuk reaksi masyarakat Mesir hanya melibatkan golongan cerdik pandai saja, golongan nasionalis saja. Ya, sebab terdapatnya penentangan dari golongan awam dan juga golongan tentera. Jadi colourful di situ, ya. Semua golongan terlibat. Jadi untuk kita mencungkil fakta-fakta daripada isi-isi utama ni, ya, saya kuningkan yang di bawah tu, ya, perkataan-perkataan yang kuning tu, siapa terlibat? Ya, bila berlaku? Ya, kita kena tahulah bila berlaku sebab dia melibatkan abad ke-19 dan 20, ya. Kemudian kenapa, sebab dan mengapa berlaku? Ya. Kenapa masyarakat Arab itu bereaksi, ya? Bereaksi terhadap penjajah-penjajah ni, ya? Berjaya atau gagal penentangan ataupun pemberontakan tersebut, ya? Okey, kalau berjaya kenapa? Kalau gagal kenapa? Dan yang paling penting sekali ialah kita nak melihat kesan, ya, kesan daripada gerakan dan pemberontakan yang berlaku, ya. Jadi pelajar-pelajar semua, tadi awal-awal saya sebut, ya, saya tak dapat mengupaslah semua tajuk yang ada dalam sukatan kita, ya, kerana kita ada 3 tema besar dan pecahan-pecahan tajuknya juga agak luas, ya. Jadi apa yang saya kongsikan dengan pelajar hari ini ialah bagaimana cara kita untuk mengupas, ya, fakta berdasarkan tajuk-tajuk yang kita pelajari, ya. Dan seelok-eloknya pelajar-pelajar semua, ya, boleh buat latihan kendiri dalam bentuk peta minda, peta konsep, dan yang paling penting sekali pelajar boleh, ya, cuba untuk menjawab soalan-soalan esei yang berkaitan dengan soalan yang telah keluar, ya. Sebab bila kita buat latihan esei, itu akan membina kecekapan kita untuk berhujah, ya, kecekapan kita untuk saya kaitkan sebagai kecekapan untuk berinteraksi dengan fakta, menghurai fakta, ya, mengolah fakta, mentaksir fakta, ya, dan juga membuat rumusan serta kesimpulan yang jitu, padat dan tuntas berdasarkan soalan yang diberi, ya. Okey, pelajar-pelajar semua, ya, sebelum, ya, saya akhiri slot saya, ya, pada hari ini, ya, saya ingin berpesan, ya, kepada pelajar-pelajar semua, ya, kita akan berhadapan dengan peperiksaan SEM 2, ya, yang setakat ini belum diputuskan lagi bila, tetapi apa saja alasan kita, peperiksaan tu tetap akan kita hadapi. Dan yang paling penting sekali ialah persediaan kita, ya, untuk duduk dalam dewan peperiksaan, ya. Dan jangan dalam mindset kita setting, oh cikgu saya nak ulang sebab boleh ulang, ya. Bukan semua orang yang ulang itu beruntung, ya. Jadi pastikan kita ada persediaan yang lengkap, ya, sebelum kita masuk mengambil peperiksaan SEM 2 sejarah Islam, ya, sejarah Islam, ya. Dan bagi saya, ya, anak-anak pelajar semua, sebenarnya ada cukup masa, ya, sepanjang PKP ni 3 bulan di rumah, ya. Sepatutnya pelajar-pelajar semua dah boleh hadam, ya, sukatan sejarah Islam ni, ya. Saya harap ada yang memanfaatkan masa yang ada ni untuk, ya, membuat latihan dan juga mencatat ataupun menulis, ya, nota ataupun fakta-fakta, isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk, ya. Okey. Baik. Sebelum saya akhiri pesanan saya kepada pelajar, ya, tolong semak soalan-soalan yang telah keluar, ya, daripada 2013 hingga 2019, termasuklah soalan ulangan, ya. Buat latihan dan cuba untuk hasilkan satu esei yang lengkap, ya. Satu esei yang lengkap, yang padat, yang respon pada kehendak soalannya. Sebab dahulu saya jelaskan betul-betul soalan, ya. Ada yang perlukan ciri, ada perlukan faktor, ada yang perlukan peranan, ada yang perlukan usaha, ada yang melibatkan pembaharuan, ya. Kalau faktor, ada yang minta faktor dalaman, ada yang minta faktor luaran, ya. Jadi
pelajar-pelajar semua kena alert dan peka dengan apa yang soalan perlukan, ya. Menjawab mengikut apa yang soalan tanya, bukan menjawab mengikut apa yang saya tahu, ya. Okey. Jadi sebelum saya akhiri slot saya pada hari ini, kalau kita mengambil kertas sejarah, jadilah pelajar sejarah yang ada jiwa dan roh sejarah, ya. Okey, baik. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat bersekolah kembali untuk pelajar tingkatan 6 yang mana pada 24 hari bulan ni akan mula sesi persekolahan kita dalam PKPP, ya. Dan hari Rabu minggu depan insya-Allah, ya, kita akan berjumpa di sekolah, ya, dengan suasana dan juga norma ataupun normal baru, ya, persekitaran di sekolah, ya. Okey, baik. Saya rasa setakat itu saja sedikit perkongsian daripada saya. Semoga dapat dimanfaatkan oleh pelajar. Yang mohon maaf jika banyak kekurangan dari pihak saya, ya. Kerana yang buruk itu dari saya dan yang baik itu dari Allah, ya. Okey, sekian sahaja untuk slot kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.